Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Jadi dalam video kali ini saya akan membuat ulasan terhadap satu gameplay PUBG yang sedang kita lihat sekarang ini. Jadi kita akan lihat bagaimana pemain ini memulakan permainan, strategi yang digunakan, cara dia menghadapi musuh dan juga bagaimana dia bertahan sehingga ke penghujung permainan. Sekarang kita dapat lihat pemain ini memilih untuk mendarat di kawasan yang tidak terlalu sesak tetapi strategik. Ini sebenarnya satu strategi yang baik kerana pemain boleh mengumpul senjata, peluru dan peralatan pelindungan seperti topi keledar dan vest terlebih dahulu. Tapi kita lihat kat sini mereka sudah mula menembak dan berlawan antara satu sama lain. Kerana tempat ini tempat yang strategik, jadi ramai pemain-pemain yang turun di sini. Kita boleh juga lihat di tempat ini banyak juga senjata, kan, kerana terdapat beberapa tempat yang strategik tetapi senjata kurang ataupun senjata yang diturunkan ataupun sediakan itu kurang padu lah. Jadi kita dapat lihat di sini peta ni punya senjata yang agak hebat lah. Pemain tersebut dapat kalahkan satu tim sekaligus. Selepas mengalahkan satu tim, kita boleh lihat pemain mula mengisi nyawa. Datang lagi seorang. Okey, lagi sikit. Okey, nyawa dah separuh nyawa. Okey, dapat lihat pemain ni sedang looting barang-barang daripada pihak lawan yang ditembak tadi. Okey, pemilihan tempat pendaratan ni sebenarnya merupakan perkara yang sangat penting lah dalam permainan PUBG, kerana ia dapat menentukan sama ada pemain dapat mengumpul peralatan dengan selamat atau perlu terus bertempur dengan musuh. Okey, kita lihat pemain cuba menyalakan bom untuk baling pada pihak lawan. Okey, sedang mencari pihak lawan di sebalik dinding. Okey, api. Jadi apabila situasi pertempuran berlaku, pemain ini menggunakan pelindungan seperti dinding. Yang seperti kita lihat tadi, dia berlindung di sebalik dinding. Ini merupakan taktik yang sering digunakan oleh pemain yang berpengalaman kerana ia dapat mengurangkan risiko terkena tembakan. Okey, sekali lagi menyalakan teleport. Dapat satu. Okey, baik. Jadi selepas itu kita dapat lihat terdapat bunyi tembakan di kawasan berhampiran. Pemain ini mula bergerak dengan lebih berhati-hati dan cuba mencari kedudukan musuh terlebih dahulu sebelum menyerang. Strategi ini penting supaya pemain tidak terdedah kepada serangan secara tiba-tiba. Okey. Kita dapat lihat pemain sedang mengisi nyawa. Penembakan jarak jauh menggunakan senjata yang mantap lah. Okey, sekarang kita dapat lihat zon permainan semakin mengecil. Pemain juga sudah beralih ke kawasan lain. Ini bermakna pemain perlu bergerak dengan lebih pantas untuk masuk ke kawasan yang selamat. Jadi pada peringkat ini biasanya ramai pemain akan bertembung kerana ruang permainan semakin kecil. Pemain ini berjaya memesan beberapa musuh yang sedang bergerak di kawasan dan mengambil peluang untuk menyerang pada masa yang sesuai.
Jadi kita dapat lihat main ini menembak dengan agak tepat dan berjaya menjatuhkan musuh tersebut. Selepas pemeran itu, main ini tidak terus bergerak dengan tergesa-gesa sebaliknya dan memeriksa kawasan sekeliling untuk memastikan tiada musuh lain yang berhampiran. Langkah ini sangat penting kerana kadang-kala musuh datang secara berkumpulan dan akan membahayakan situasi sendiri. Hal ini kerana pemain sedang bergerak sendiri, tidak berkumpulan, dan ini bermakna pemain ini akan kemungkinan besar akan diserang penyerang. Selepas bergerak ke satu tempat, terdapat satu kumpulan musuh ingin menyerang pemain ini. Dan pemain ini berjaya menewaskan beberapa ahli dalam kumpulan yang menyerangnya. Dapat lihat sekarang ini pemain ini cuba menggunakan strategi bersembunyi sambil memerhatikan pergerakan musuh. Dia menunggu masa yang sesuai sebelum melakukan serangan agar peluang untuk menang menjadi lebih tinggi. Jadi kita dapat lihat keadaan permainan semakin mencabar apabila zon selamat semakin kecil. Pemain ini perlu bergerak ke tempat lain dengan lebih berhati-hati kerana antara musuh akan berkumpul di satu tempat. Jadi dalam situasi ini kita dapat lihat pemain tersebut cuba menggunakan strategi bertahan terlebih dahulu. Dia tidak terus menyerang musuh, sebaliknya cuba mencari kedudukan yang lebih selamat untuk memerhati pergerakan pemain lain. Kita dapat lihat ada pergerakan dari hadapan. Pemain ini segera mengambil perlindungan menggunakan kereta. Ini merupakan tindakan yang bijak kerana dapat bergerak dengan pantas untuk melindung dan mengurangkan risiko terkena tembakan. Namun begitu, situasi masih belum selamat sepenuhnya kerana masih ada beberapa pemain lain yang berada dalam kawasan tersebut. Pemain ini terus bergerak secara perlahan sambil memerhati keadaan sekeliling. Pemain kesan terdapat beberapa tapak kaki di atas bangunan tersebut. Rupanya di atas pemain tersebut saja. Kita lihat bagaimana pemain ini membuat strategi memasang strategi dengan teleport untuk mengalahkan musuh yang berada di bangunan yang sama. Okey, pemain dapat mengalahkan satu. Pemain mula mengambil tempat yang lebih tinggi supaya dapat mengalihkan pandangan musuh. Pemain tewas di game ini. Jadi kita lihat di game seterusnya, pemain turun tempat yang sama seperti di awal tadi. Seperti yang saya katakan, kerana tempat ini sangat-sangat strategik dan mudah untuk mematikan musuh dan mencari musuh. Main mengambil sedikit barang daripada musuh yang dilawan sebentar tadi. Pemain mula mengajukan bom pada pihak lawan. Okey. Jadi pemain sudah mendapat senjata yang diinginkan.
Jadi mari kita lihat pertempuran yang akan datang. Lihat bagaimana strategi pemain ini untuk mendapatkan winner chicken dinner. Tahu kerana pemain ini bermain solo squad. Seperti yang kita tahu, kalau bermain solo squad ini bermakna mereka cukup berani untuk melawan pihak lawan yang mungkin datang secara berkumpulan. Sekarang kita lihat pemain bergerak agak sedikit lambat untuk melawan dengan pihak lawan. Jika tadi kita lihat pemain sebelum ini mendapat 10 elimination selepas hanya beberapa minit perlawanan. Tetapi pada game kali ini pemain ini hanya mendapat 6 elimination walaupun baru beberapa minit sahaja berlangsung. Jadi mari kita lihat lagi strategi-strategi yang digunakan. Mungkin kita juga boleh menggunakan strategi pemain ini, gunakan keberaniannya yang melawan tanpa ragu-ragu. Kita lihat kita menewaskan satu orang yang dalam kereta tersebut. Jadi kita perlu lihat lebih lanjut bagaimana pemain ini dapat bertahan sehingga akhir. Jika pemain ini berjaya mengawal keadaan dengan baik dan membuat keputusan strategi yang tepat, peluang untuk mendapatkan kemenangan atau winner chicken dinner itu sangat tinggi. Sekali lagi menggunakan teleport dan beraksi baru turun sedikit penembakan di situ. Kita lihat lagi bagaimana dia berjaya menumpaskan pihak lawan seorang diri tanpa ahli kumpulan yang lain. Dan melarikan diri. Cuba menembak tetapi tidak berhasil. Kerana pemain ini hanya menggunakan skop 3. Jika menggunakan skop 6 ataupun skop lain, mungkin akan terkena pada pihak lawan tadi yang bergerak dalam kereta tadi sebentar tadi. Sementara pemain ini sedang melawan pihak lawan, saya ingin berkongsi sedikit tentang kebaikan bermain PUBG ni sebenarnya. Walaupun ada buruknya tetapi juga ada baiknya. Seperti yang kita tahu, PUBG ni merupakan salah satu sukan internet, orang panggil e-sport di Malaysia kan. Jadi PUBG merupakan permainan video bergenre Battle Royale kan, yang semakin popular dalam kalangan remaja dan dewasa. Walaupun sering dikaitkan dengan isu ketagihan, terdapat juga beberapa kebaikan yang boleh diperoleh daripada permainan ini. Contohnya kita boleh kaitkan dengan kemahiran strategik dan taktik. Kerana apa? Kerana pemain perlu merancang pergerakan, memilih lokasi pendaratan dan mengatur strategi untuk bertahan. Yang ini adalah untuk melatih. Perkara ini dapat melatih minda pemain untuk berfikir secara kritis dan membuat keputusan pantas dalam situasi yang penuh tekanan. Kan? Okey. Jadi kebaikan yang kedua adalah kerjasama dan komunikasi. Tetapi apa yang kita lihat di sini, pemain
hanya bermain secara sendiri, iaitu solo squad. Tapi bagi yang pemain yang bermain secara kumpulan, mereka perlukan kerjasama dan komunikasi, kerana mod berpasukan ini sangat menuntut komunikasi berkesan antara ahli kumpulan. Jadi pemain dapat belajar untuk bekerjasama, berkongsi maklumat dan menyusun peranan masing-masing. Jadi kemahiran ini sebenarnya boleh diaplikasikan dalam kehidupan sebenar, seperti kerja berkumpulan. Jadi yang ketiga adalah refleks dan koordinasi. Permainan ni dapat meningkatkan koordinasi mata, tangan dan kelajuan refleks. Dengan apa yang terjadi secara langsung di hadapan kita, kita dapat meningkatkan kelajuan refleks kita untuk berfikir ke mana kita nak pergi, apa yang perlu dibuat selepas ini. Itulah yang dimaksudkan dengan kelajuan refleks dan koordinasi. Jadi apabila bermain game ini secara berterusan, latihan berulang dapat membantu meningkatkan fokus dan kecekapan motor halus. Baiklah, kita lihat sekarang pemain sedang bermain pada game yang ketiga. Jadi pemain belum pernah dapat manager. Jadi kita tengok adakah kali ini pemain ini akan mendapat kemenangan, winner sikit. Okey, dan mengambil bahagian tinggi. Okey, kita lihat skill-skill yang pemain ada. Allah, sekali lagi pemain ini mati. Tidak dapat mengalahkan musuh yang dari jarak jauh. Tidak apa, pemain ini boleh hidup untuk kali kedua. Kita lihat. Okey, sementara kita lihat pemain mengalahkan pihak lawan sekali lagi, kita terus kepada soalan-soalan yang sentiasa diajukan oleh ibu bapa kepada anak-anak muda, iaitu mengapa anak muda minat e-sport ni, seperti permainan PUBG, Mobile Legend dan lain-lain lagi. Jadi pada pendapat saya, pada masa kini e-sport ni bukan lagi sekadar permainan biasa, tapi dah berkembang menjadi satu industri yang sangat besar di seluruh dunia. Jadi ramai anak muda meluangkan masa bermain permainan video ni kerana bukan sahaja menyeronokkan, tetapi juga memberikan pelbagai pengalaman yang menarik. Salah satu sebab utama anak muda minat permainan PUBG ni ialah kerana unsur cabaran dan strategi dalam permainan tersebut. Kerana PUBG ni merupakan permainan yang memerlukan pemain berfikir secara strategik untuk bertahan hidup sehingga akhir permainan. Seperti yang kita lihat, pemain yang sedang bermain sekarang ini, dia mencuba pelbagai skill untuk teruskan hidup sehingga permainan tamat. Kan? Okay, jadi pemain perlu membuat keputusan dengan cepat, seperti untuk memilih tempat mendarat, mencari senjata, juga merancang pergerakan agar tidak mudah diserang oleh musuh. Jadi seterusnya adalah faktor teknologi yang juga menjadi sebab mengapa anak muda zaman sekarang tertarik dengan e-sport. Dengan perkembangan teknologi telefon pintar dan internet yang semakin pantas ni, jadi kita semua tahu bahawa anak muda dapat mengakses PUBG ataupun game-game lain dengan pantas dan mudah. Anak muda juga boleh bermain pada bila-bila masa dan di mana sahaja selagi mempunyai sambungan internet.
dapat memberi peluang kepada pemain untuk menunjukkan bakat dan kemahiran mereka. Jadi pada masa kini, terdapat banyak pertandingan-pertandingan e-sport yang dianjurkan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Ada juga pihak-pihak sekolah yang menganjurkan peluang kepada murid-murid, kepada pelajar-pelajar untuk tunjukkan bakat ataupun untuk sebagai isi markah kokoh mereka. Ada juga pemain profesional yang menjadikan permainan video ni sebagai kerjaya mereka. Bermaksud pendapatan bulanan ataupun tahunan mereka ni adalah berdasarkan mereka permainan video PUBG ni sendiri. Contohnya mereka membuat YouTube ataupun sebagai membuat siaran langsung di TikTok untuk menjana pendapatan. Tambahan pula pengaruh media sosial dan platform penstreaman seperti YouTube dan TikTok turut meningkatkan minat anak muda terhadap e-sport seperti yang saya katakan tadilah. Okay, jadi ramai pemain yang terkenal ataupun kita panggil streamer berkongsi gameplay mereka secara dalam talian dan ini sangat memberi inspirasi kepada anak muda untuk mencuba permainan tersebut sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun, minat terhadap permainan video juga perlu diseimbangkan dengan tanggungjawab lain seperti pelajaran dan aktiviti harian mereka. Kerana jika dimainkan secara sederhana, permainan seperti PUBG boleh menjadi satu bentuk hiburan yang menyeronokkan serta membantu meningkatkan kemahiran berfikir serta bekerjasama. Okay, jadi kita beralih pula kepada sesi temu bual pada hari ini dengan seorang pemain perempuan dalam permainan PUBG. Jadi mari kita teruskan dengan sesi temu bual tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pemain kita di sebelah ini kerana sudi meluangkan masa untuk temu bual pada hari ini. Jadi pada hari ini kita semua nak tahu bagaimana pengalaman seorang pemain perempuan dalam permainan PUBG. Boleh perkenalkan diri secara ringkas? Okay, Waalaikumsalam. Nama saya Siti Nur Hidayah dan saya merupakan seorang pemain PUBG yang bermain pada waktu lapang sebagai hobi. Oh, jadi sejak bila Hidayah mula bermain PUBG ni? Saya mula bermain PUBG ni selepas diperkenalkan oleh rakan-rakan sekitar tahun 2021. Pada waktu tu kan waktu PKP, jadinya ada masa terluang. Rakan-rakan pun ada ajak saya bermain bersama-sama. Jadi saya pun macam terjebak sekali lah untuk bermain. Oh, faham. Jadi apa yang membuatkan Hidayah tertarik dengan permainan ni? Untuk soalan tu, saya tertarik kerana permainan ini memerlukan strategi, kerjasama pasukan dan juga kemahiran untuk bertahan sehingga akhir permainan. Walaupun ramai orang yang berkata bahawa permainan video permainan ini amat macam melalaikan lah pada ketika itu. Tapi bagi saya, dia mengisi masa saya supaya saya dapat mengisi masa lapang dengan kawan-kawan. Jadi berdasarkan apa yang Hidayah cakap tadi, saya fahamlah betapa ada kebaikan dan kekurangan bermain permainan PUBG ni kan. Yeah. Jadi kebiasaannya Hidayah bermain PUBG ni menggunakan peranti apa? Telefon ke? Tablet ke? Saya biasanya bermain menggunakan telefon kerana lebih mudah dan praktikal. Kalau tablet macam terlalu besar pula untuk saya nak main kan. Betul. Tapi ada sesetengah pemain tu saya ada ternampak mereka menggunakan tablet kerana pemandangan yang lebih luas dan pada mereka lebih senang mungkin. Tapi mungkin setengah orang macam Hidayah lebih gemar menggunakan telefon pintar. Saya tak selesa. Dekat-dekat saya tak selesa. Okay, faham? Okay, jadi berdasarkan dengan apa pengalaman Hidayah bermain beberapa tahun ni, apakah pengalaman yang paling menarik yang pernah Hidayah alami sendiri ketika bermain PUBG ni? Pengalaman yang paling menarik ialah apabila pasukan saya berjaya mendapatkan winner chicken dinner selepas perlawanan yang sangat sengit. Pada ketika itu pihak lawan amat
padu lah orang kata. Kalau dia main tu amat padu lah. Jadi dia macam singit sikit. Jadi saya bersyukurlah kerana pasukan saya dapat memenangi pertandingan tersebut. Okey, tahniah. Terima Okey. kasih. Jadi okey, sebagai pemain perempuan ni kan, adakah Hidayah menghadapi cabaran-cabaran ketika bermain? Sebab yelah, seperti kita tahu PUBG ni kan terkenal dengan pemain lelaki kan. Kebanyakannya pemain lelaki. Pemain perempuan ni untuk masuk ke peringkat nasional tu macam agak kurang. Mustahil lah kan orang kata. Mustahil dan agak kurang lah. Jadi apakah cabaran Hidayah? Dia sebenarnya kadang-kadang ada pemain yang terkejut apabila tahu ada seorang pemain perempuan yang bermain PUBG ini. Tapi kebanyakannya pemain ini memberikan sokongan dan bermain secara profesional. Maksudnya dekat sini, apabila saya seorang perempuan, apabila saya memasuki dunia PUBG ini, ramai yang memberikan dorongan, memberikan tunjuk ajar sepanjang permainan tersebut. Jadi lama kelamaan saya akan terbiasa dan dapat meningkatkan saya punya prestasi lah semua. Kemahiran saya. Bagusnya Hidayah. Alhamdulillah. Okay. Jadi anak-anak muda boleh mencontohi Hidayah. Sila. Yang perempuan tu sebagai PUBG ni juga kan boleh menjadi e-sport kan. Boleh, Ya, kita betul. boleh menjana pendapatan daripada PUBG ni sendiri. Jadi Tapi jangan salah gunalah. betul-betul. Jadilah contohi Hidayah. Okay. Jadi untuk yang terakhir lah, apakah nasihat sebagai pemain perempuan kepada pemain-pemain perempuan yang lain ataupun yang baru ingin mencuburi PUBG ni? Nasihat saya lah kan. Nasihat saya kepada anak-anak muda yang ingin mencuburi bidang ini, janganlah takut untuk mencuba dan bermainlah untuk berseronok sambil meningkatkan kemahiran. Kerana perkara ini bukan sesuatu perkara yang dapat memundurkan diri kita sendiri. Malah dapat meningkatkan prestasi kita, kemahiran kita. Macam itulah. Okey, baik. Jadi itu saja. Terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik dan inspirasi. Semoga pengalaman yang dikongsi Hidayah ini dapat memberi inspirasi kepada pemain-pemain lain, pemain baru kan. Terima kasih sekali lagi kerana bersama kami pada hari ini. Sama-sama juga kerana menjemput saya. Okey. Sekian saja temu bual saya dengan pemain perempuan PUBG pada hari ini. Terima kasih.